wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita mulakan kuliah kita. Malam ini kita untuk Ramadan kita stick lah seminggu sekali lah. So malam ni hari Isnin. So might be kita jumpa balik minggu depan hari Isnin insya-Allah. Baiklah, ta'rif kita baca pada muka surat yang ke-47, menyambung kembali bacaan pada kitab Hasyiah Al-Qalubi ala Syarhil Mahalli ala Waraqat. Baik, kita tengok pada muka surat yang ke-47, ta'riful ilmi ad-daruri. Ta'rif ilmu daruri. Apa dia tu? Wal ilmu ad-daruri. Okey. Apa ilmu daruri ni? Ilmu tu kita tengok bawah tu, tengok dia punya hasyiah, dia kata ay hadis wa huwa ilmul makhluq. Maknanya ilmu yang barulah, bukan ilmu Allah Taala tu. Okey. Iz ilmu Allah la yusafu bi daruratin wala kasbin. Kerana ilmu Allah tu tak disifatkan dengan darurah ataupun kasab. Okey, ilmu Allah. Ni bukan ilmu Allah ni. Ni ilmu manusia. Ilmu yang dicapai oleh manusia. Baiklah. Al-daruri itu apa dia? Tengok bawah tu, wasummiya li'annahu asyraf, lebih mulia, lebih penting. Wasummiya bidzalika li'annahu qahri la yumkinu daf'uhu. Kenapa nama dia daruri? Sebab dia qahri, dia memang kena ada. La yumkinu daf'uhu, tak boleh kita nak nafikan ataupun tak boleh kita nak tolak dia. Macam mana tu? So kita tengok dia punya takrifan dia. Ma lam yaqa' an nadharin wa istidlalin ka'ilmil waqi'i biihdal hawasi al-khamsi al-zahirati. Okay. Apa dia ilmu daruri ini? Malam yaqa', ilmu yang tidak berlaku, ay hadis tidak berlaku, tidak terhasil daripada nazar. Dari nazar ini apa? Nazar ni kita fikir, bukan nazar tengok ya. Kulin zuru maza fis sama. Allah kata kulin zuru, tengok dan fikir. So yang dikatakan nazar ini jadi ilmu daruri ini bukan ilmu yang terhasil daripada kita memikir. Okey. Okey. Dan juga istidlal dan juga berdalil. Jadi ilmu daruri ini bukan ilmu yang hasil daripada pemikiran dan juga pendalilan. Habis ilmu macam mana? Ilmu daruri ialah ilmu yang terhasil, ilmu waqi', ilmu yang terhasil daripada, contoh daripada salah satu kita punya panca indera yang 5, yang zahir. Seperti apa? Seperti kita melihat, mata kita tengok luar. Oh gelap dah, malam kot. Itu ilmu tu. Simple tu, tak payah sekolah pun. Orang yang tak sihat pun boleh tahu. Oh dah malam. Mana tahu malam pula? Sebab gelap. So perkataan kita tentang gelap itu tasawur kan? Itu kan tasawur tu. Itu kan perkataan cara tengok luar kan? Oh dah gelap lah malam. So mata ana mengatakan malam ni dah gelap. Ana tasawur dah gelap, ana kata malam. So malam tu tasdiq. Ana buat decision. So bila gelap itu malam. Hasil ilmu yang mengatakan, okey, hasil ana kata malam ni dah gelap, so itu malam, itu adalah ilmu. Ialah ilmu yang tak sekolah lah. Tapi ilmu tu ilmu macam mana tu? Ilmu kategori apa? Ilmu daruri. Ni siapa yang pergi more ni makan, contoh makan kuih. Makan, manis. Kita kata manis tu. Hasil daripada kita punya lidah kita kan. Adakah ilmu nak mengatakan itu manis tu ilmu yang kena belajar? Kita rasa kuih, kita kontak kawan kita, apa formula dia? Tak payah formula pun. Terus kita tahu. Oh manis. Kita ambil air teh panas, kita minum. Panas. Kita nak kata panas tu adakah satu kepayahan? Tak. Itu adalah ilmu yang dipanggil daruri. Kita tak boleh tolak. Sebab apa? Itu ditafsirkan terus. Daripada kita punya panca indera, terus kepada otak kita. Tak perlu kita nak fikir, tak perlu buat meeting, tak perlu buat kata proposal, tak payah. Nak kata senang, oh dah malam, oh dah siang, dan seterusnya. Itu dia panggil ilmu tu daruri. Ilmu tu ada pada setiap manusia. Sekolah rendah, asalkan dia berakal, mungkin dia belum memayis pun, budak 5 tahun pun, dia boleh tahu, ini panas,
Ini sejuk dan seterusnya. Ini sakit dan lain-lain. Okey? So tahu, itulah ilmu daruri. Wahia, contoh juga. Okey, tak bawah ni ya. Bawah ni apa nak cerita pasal apa ni ya? Dapat tak point something kita boleh belajar? Okey, tengok bawah ni. Mungkin ada maklumat yang boleh kita ambil lah. Bila antum baca hasyiah ni, sometimes dia buat maklumat yang kita tak jumpa pada buku-buku lain. Itu kelebihan ulama yang buat hasyiah. Dia ada banyak maklumat, dia tambah something kita kena baca juga kalau lah kita nak baca kan. Tengok contoh dia kata apa ni? Dia kata ihtirazu anil hawasul batinah. Tapi yang atas ni kata ilmu yang waqi', ilmu yang terhasil daripada salah satu daripada panca indera yang 5 yang zahir. Tapi tak masuk panca indera yang batin. Rupanya ada panca indera batin. Rupanya ada hawas yang batinah. Di sana ulama falsafah kata ada hawas al-batinah. Tapi bagi mereka ini hawas yang bagi falsafah lah yang bukan ahli sunnah. Apa dia? Dia kata munqasimatun ala butunid dimagh ats-tsalatsah. Dia terbahagi kepada kantung otak kita yang 3 ini. Pertamanya ada batan, perut. Perut pun ada otak rupanya. Al-awwal ihdahuma fi muqaddamihi hissul mushtarak, yang mana kita boleh rasa juz'iyat yang boleh kita rasa dan yang zahir. Yang kedua dia panggil muakhirah. Ni orang-orang falsafah. Ilmu-ilmu ni yang walaupun kadang-kadang ulama ahli sunnah tak terima, tapi sometimes ada benda yang kita boleh faham, boleh ambil benda. Depa ni orang juga, depa ni juga ilmuwan, cuma mereka ni falsafah. Ada benarnya mereka kadang-kadang lah, as long as dia tak menyentuh ketuhanan dan kenabian, kita boleh bacalah buku-buku mereka. Dia kata ada dekat kita punya muakhirah ni, kita punya belakang kepala kita ni, otak kita ni ada satu dipanggil hawas yang batinah. Apa dia? Khiyal. Apa khiyal tu? Quwwatul hafizatu litilka suwar. Dia seolah satu tempat yang menyimpan maklumat. Ana tak nampak Luqman. Antum semua tutup video kan. Tiba bila orang sebut Luqman, ana boleh khayal. Budak ni duk jutera Kedah tu contoh. Ana boleh khayal lah. So itu merupakan dipanggil kuat, dipanggil apa? Hawas yang batinah. Okey, itu antara benda. Ada dia orang kata lagi tengok ihdahuma, kata wahimah. Wahimah ni apa? Sangkaan. Sangkaan tu juga bagi dia adalah satu hawas. Bagi orang falsafah lah. Bagi ahli sunnah tu bukan hawas lah. Itu bukan hawas. Dan sangkaan, khayal itu bukan dipanggil sebagai ilmu daruri. Bagi ahli sunnah. Itu mungkin bagi falsafah tu daruri. Khalas, kita tak nak baca banyak. Wahia. Apa dia tu? Sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wazzauqu. Mendengar, melihat, menyentuh, menghidu dan juga merasa. Zauqu tu ada, tengok ada punya dia. Apa dia ni? Bawah ni dia kata, tengok dia punya hasyiah, dia cakap wal muradu annal idraka al hasila bil quwwatil muwadda'ati fi kulli wahidatin minha yusamma ilman daruriyan. Wa hadha ma qalahu Syekh Abu Hasan Asy'ari. Ni syekh kita ahli sunnah Asy'ariyah. Ini dia kita punya rujukan. Dia kata yang dimaksudkan dengan yang terhasil ini ialah pada kekuatan yang Allah jadikan, yang Allah simpankan kepada setiap manusia, yang ianya terhasil daripada pendengaran, penglihatan, sentuhan, menghidu dan juga merasa dengan lidah. Itu semua dipanggil satu quwwah muwadda'ah. Kuah kekuatan yang Allah simpan pada makhluk. Yang Allah wakilkan kepada makhluk. Yakni kita kena faham kekuatan itu pun juga Allah boleh tarik. Itu dari segi bahasa akidah lah. Okay. Tapi secara normalnya, secara fitrahnya, itu Allah berikan pada makhluk dan makhluk boleh terus memberikan ilmu menerusi 5 pintu ini. Langsung tanpa sebarang proses yang rumit. Dia rasa air, mana ni? Dia pegang besi panas.
Matahari panas, oi panas lah hari ni. Dia boleh cakap terus. Itu dia panggil ilmu daruri. Qala jumhur al-ihsas ghairul ilmin. Tapi jumhur mengatakan apa yang kita rasa itu yang terhasil daripada khawas, yang kita rasakan daripada pendengaran, penglihatan, rasa, cium dan juga apa lagi zauq tu, rasa dengan lidah, itu semua bukan ilmu. Bukan ilmu kata jumhur. Walaupun tu ilmu daruri, tapi itu bukan ilmu. Tu ilmu daruri ya. Kita kata dia ilmu daruri. Arti kata daruri itu ialah kamu akan faham langsung. Tetapi dalam konteks ilmu sebenar, dia bukan ilmu. Sebab dia tak ada proses yang berang rumit. Okey? Jadi itu. Tapi tetaplah kita panggil dalam istilah kita dia ilmu daruri. Sebab itulah kita panggil dia ilmu daruri. Kita tak lontarkan pada dia ilmu. Sebab kalau kita lihat kepada tafsiran ilmu, dia tak sesuai. Ilmu tu apa? Ilmu tu kan ma'rifatul ma'lum kama huwa waqi' kan? Yang kita belajar minggu lepas. Ilmu tu lah kita mengetahui sesuatu yang waqi'. Tapi yang pasal mendengar, merasa ni, dia tak ada proses yang begitu rumit. Kita tak payah makrifah pun. Kita just boleh tahu. Tapi tetap ilmu usul fiqh nak juga katakan itu yang terhasil tu juga ilmu walakin daruri. Tapi dia adalah daruri. Fa innahu atas baca atas yahsulu bi mujarradi al-ihsasi biha min ghairi nadarin wastidlal. Ilmu yang kita dapat daripada 5 pintu tadi itu, ilmu daruri itu, dia akan terhasil yahsulu nombor 2. Tengok bawah ni. Ni penting kita baca ni. Tengok bawah ni dia kata apa? Tengok hasyiah nombor 2 dia kata fal muradu bid-daruri ma qabala an-nazari. Yang dimaksudkan dengan daruri ialah yang bertentangan dengan nazari. Antum kena faham, kalau antum yang dah biasa dengan mantik, khalas, antum dah biasa. Siapa yang tak biasa ilmu mantik dan baru nak belajar ilmu, nak mengenal ilmu usul fiqh, kena ingat, bila dengar daruri, lawan dia nazari. Apa beza dia? Nazari ini ilmu yang theoretical, ilmu yang ada proses. Contohnya apa? Ilmu yang proses ni. Contohnya itulah kita nak katakan Islam itu benar. Macam mana kamu nak kata Islam itu benar? Oh, sebab saya tahu Quran itu benar. Allah turunkan Quran. Quran itu tidak ada kesalahan. Jadi banyak proses. At the end of the day, kita akan membuat kesimpulan Islam itu benar. Untuk sampai kepada ilmu Islam itu benar, ada proses. So itu dipanggil ilmu itu ilmu nazari. Kesemua ilmu yang antum belajar pada hari ini dekat universiti, kat sekolah, itu ilmu tu ilmu nazari. Sebab dia tak boleh dapat dengan langsung. A, B, C, D, E, F, G. Macam mana kamu boleh mengeja nama pula? Nama anak Muhammad Syahid, M-O-H-D. Syahid, S-H-A-H-I-D. Macam mana nama yang eja tu? Saya belajar ilmu alphabetical ataupun alfabet, ABC. So itu ilmu tu ilmu nazari, itu bukan ilmu daruri. ABC bukan daruri ya. ABC kena belajar sekolah. Kena ketuk kepala baru faham kan sebagainya. Jadi itu bukan daruri, itu nazari. Wa in kanat mabadi'uhu ikhtiyariyatan, sekalipun prinsip ilmu daruri ini ialah ikhtiyari. Ada pilihan. Anda faham nah? Jangan keliru nah. Dia daruri. Apa maksud daruri itu? Kita mudah nak dapat. Nak faham panah tak panah, kita pegang air itu. Oh, panas weh. Kan? Tapi untuk kita faham ilmu itu daruri. Yakni kita tak wajib pun nak tahu air itu panas tak panas. Contohnya macam kata qlibul hadqah. Kita berkelipkan mata, tu hadqah. Ni kita punya ni nampak dah mata punya. Yang kulit dekat atas mata ni hadqah dia panggil. Kalau kita kelipkan tu, itu panggil itu ikhtiari, kita boleh buat tak buat je. Sarful aqli, kita mengalihkan fikiran kita. Wan nadhar fil muqaddimat, dan juga kita melihat pada muqaddimah benda itu. Wal isqa', kita mendengar benda itu. Itu semua kita punya pilihan. Macam itulah maknanya kita punya pilihan. Maknanya, okey, ilmu ini kita nak faham air itu panas ke sejuk, semua tu senang je. Tetapi dia ikhtiari. Kita boleh tak tahu. Cuba rasa air ni panas ke sejuk, malas Itu kan ikhtiari tu. Tak nak.
Cuba tengok luar tu siang ke malam, malas ha. Buat apa? Ada ilmu Isra', tak nak fikir lah. Hang punya pasal lah, hang tengok lah sendiri. Kan tu maksudnya ikhtiari. Ilmu tu akan kita dapat dengan daruri. Apa dah tengok luar ya, tahulah kita ni gelap ni malam. Tapi untuk kita tengok luar tu, itu ikhtiari. Itu bukan benda yang wajib. Suka hati saya lah tengok-tengok. Kan? Jadi ulama kita agak diqah dalam bab tu, agak dakik dalam bab tu. Apa dakik? Dia nak tengok daruri tentang mana. Daruri ni berlaku daripada hasil. Adapun perbuatan itu dia adalah ikhtiari. Untuk kita faham benda tu. Untuk tahu air ni panas sejuk. Untuk tahu lah ni malam ke siang. Itu ikhtiari. Itu ulama kita punya kaedah. Dia pun cara berfikir mereka dengan penuh dakik, penuh ketelitian. Okey, tulis sikit lagi, kita baca sikit lagi dah kita habis. Okey, tengok last. Nombor 2, dipanggil ta'riful ilmil muktasabi. Apakah dia ta'rif ilmu yang muktasab, yang terhasil? Muktasab ini lawanlah daruri. Ilmu yang kita usahakan. Wa ammal ilmul muktasabu, adapun ilmu yang terhasil, yang kita cari daripada perkataan kasab, kita usahakan, fahuwal mawkhufu ala an-nazari wal istidlal. Ianya bergantung kepada nazar, kepada kita berfikir, melihat, menyusun metod, menyusun dia punya benda yang kita fikirkan dan berdalil. Kal ilmi, seperti ilmu, bi annal alamu hadisun, bi annal alama hadisun, alam itu baru, fa innahu mawqufun ala an-nazari fil alami. Nak tahu alam tu baharu ke ataupun tidak baharu, kita kena tengok dahulu alam tu. Alam ni berubah-ubah ni. Wa ma nushahiduhu fihi min at-taghayyuri. Apa yang kita lihat daripada alam ini yang berubah-ubah. Ada malam, ada siang, ada kadang-kadang gempa bumi, kadang-kadang banjir, kadang-kadang terik. Apa kita punya kesimpulan? Alam ni berubah-ubah ni. Fayantaqilu min taghayyurihi ila hudusihi. Bila kita kata alam itu, apakah alam itu? Apakah nature dia? Apakah dia punya zawahir dia? Zawahir alam ini walaupun nampak macam tegap, tak berubah, tapi dia punya cuaca berubah. Ada malam, ada siang, ada panas, ada banjir. Kalau dekat luar negara, ada 4 musim, ada macam-macam. Ada macam-macam. So, apa kita punya kesimpulan? Kalaulah alam ni berubah, maksudnya dia baru. So, kita nak sampai kepada poin alam itu baru tu, kita kena melalui beberapa proses. Proses tu dipanggil nazar. Bila ilmu tu terhasil dengan nazar, dengan beberapa proses, itu dipanggil ilmul muktasab. Kadang-kadang ilmu nazari, ilmu teori, ilmu yang ada proses, ilmu yang diusahakan, ilmu yang terhasil daripada beberapa kerja. Itu dipanggil ilmu muktasab. Lawan dia ialah ilmu daruri. Jadi ilmu usul fiqh ni apa ni? Ilmu usul fiqh ni confirm dah ilmu daruri. Okey, ilmu daruri ya. Okey, cukuplah untuk sampai sikit ni. Kita nanti sambunglah nanti ta'rifun nazar. Baru dia pecah balik. Apa nazar tu? Dia pecah lah. Tu kaedah dalam usul fiqh. Okey, nanti kita jumpa balik next week insya-Allah taala. Kalau tidak ada masalah, kita jumpa pada hari Isnin lah ya. Baru masuk tadi dapat nanti nak share dia punya rakaman. Syukran, wassalamualaikum.